Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan antara Terengganu versus KL City, yang mana ini adalah perlawanan separuh akhir second leg untuk Piala Malaysia. Terengganu menang 2-1 dan melayakkan diri ke final untuk bertemu dengan JDT. Pada perlawanan ini Terengganu kehilangan Nurilo dan pasukan KL City dia bawa masuk balik Romel dan juga Paulo Josue, tetapi mereka tak mampu nak memberi impak yang positif kepada bahagian hadapan. Dan kalau kita lihat untuk pasukan Terengganu, dua jaringan dari Ivan Mahmud adalah menunjukkan yang beliau adalah left footed player yang sangat bagus. Dia punya technical dengan menggunakan kaki kiri untuk menyudahkan peluang dan juga meletakkan bola di dalam gawang memang sangat on point. So memang kaki kiri Ivan Mahmud berbahaya lah. Dan kalau kita lihat daripada segi corak permainan, Ivan Mahmud bukannya the pure number 9. Kalau lebih sesuai untuk kita katakan, dia boleh bermain sebagai second striker ataupun boleh bermain dengan attacking midfielder ataupun pemain yang berhampiran dengan di box lah. Tetapi kalau nak main typical untuk letak Ivan Mahmud as a target man, goal poacher, mungkin agak kurang, sebab dia seorang pemain yang suka untuk link up dengan pemain di luar kotak penalti dan dia boleh create chance untuk teammate dia. So kalau Terengganu ada proper number 9, mungkin keupayaan ataupun Ivan Mahmud punya potential boleh diutiliskan ataupun digilap lagi untuk menjadikan seorang yang bukan sahaja boleh menjaringkan gol, tetapi sebagai seorang assister lah kalau kita katakan, ataupun sebagai seorang penyumbang kepada assist untuk striker pasukan Terengganu. Jadi benda tu kita boleh nampak boleh digilap. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Terengganu. Apakah perkara positif yang kita boleh ceritakan tentang pasukan Terengganu pada perlawanan ini? Perkara positif yang pertama adalah di bahagian tengah, iaitu gandingan Habib Harun dan juga Liridon Krasniqi yang bermain dalam sistem double pivot. Kalau kita tahu sebelum ni Habib Harun dan juga Nurilo, tetapi disebabkan pergantungan, Nurilo tak dimainkan dan dimasukkan Liridon. Mungkin waktu tengok kepada line up ataupun line up awal lah yang dikeluarkan oleh pasukan, ada nama Liridon, mungkin kita expect yang Liridon akan main macam apa lagi lah. Tetapi dalam game ni Liridon buktikan yang dia masih lagi mampu untuk konsisten, walaupun dia mula konsisten waktu game lawan dengan Seri Pahang tempoh hari lah, yang seri 2 sama tu. Dan untuk game ni sekali lagi Liridon menunjukkan satu aksi yang cemerlang, bermain sebagai double pivot dalam sistem Tommy bersama dengan Habib Harun. Dia adalah seorang typical box to box player yang sangat cemerlang lah bagi saya untuk game ni. Bagaimana dia menyeimbangkan bahagian tengah in term of attacking wise, bermaksud dalam fasa menyerang, Liridon banyak untuk melibatkan diri dia dengan membantu bahagian serangan dengan dia punya passing, dia punya off the ball dan juga with the ball movement, dan dia banyak untuk buka game dan sebagainya. Dan kalau kita lihat gol pertama daripada Ivan Mahmud pun satu hantaran berpunca pada dia terbiah dapat dekat Hakim Hassan bagi kat Ivan Mahmud kan. So benda tu memang positively lah kita boleh nampak yang Liridon Krasniqi untuk game ni dia ada involve dengan gerakan gol yang dijaringkan oleh pasukan Terengganu. Bahkan gol kedua pun dia involve. Jadi benda tu memang sangat positif. Bahkan kalau kita lihat untuk game ni pun Liridon ada beberapa percubaan dari luar kotak penalti namun tersasar. Jadi boleh dikatakan lenggok yang ditunjukkan oleh Liridon Krasniqi dalam game ni menunjukkan yang dia selesa dalam memberi ruang lebih kepada bahagian box to box ataupun lebih kepada bahagian half space daripada Nero, ataupun bermain lebih kepada central area di zon 14. So dia lebih kepada untuk menyeimbangkan fasa menyerang pasukan Terengganu. Tetapi in term of defending wise ataupun dalam fasa bertahan, Liridon masih lagi kurang. Sebab tu Liridon bukannya seorang player midfield yang boleh untuk bermain di posisi number 6 dengan sangat baik. Dia boleh main untuk holding number 6 punya player, tetapi dalam fasa number 6 dia tak boleh nak give ataupun dia tak boleh nak protect back four pasukan Terengganu dengan sangat baik. Sebab daripada segi orang kata apa, pertahanan, defensive duty, Liridon Krasniqi dia agak kurang. Disebabkan itulah dengan adanya Habib Harun, dia boleh seimbangkan barisan tengah pasukan TFC untuk lebih stabil. So bila Liridon more naik untuk move to attacking, maka
Habib Harun akan give protection kepada back four. Jadi benda tu pun berlaku kalau kita tengok di second half. Ada Ubaidullah yang mana daripada center back dia dipush untuk bermain sebagai number 6. Itu adalah daripada segi versatility. Memang Ubay perform sebab daripada center back boleh main number 6. It's not an easy task, tapi dia boleh buat benda tu dan memberikan lagi kebebasan kepada Liridon. Cumanya Liridon buat pasal lah semalam, and bila dia dah nak habis game, dia kena angkut, dia buat jatuh. Benda tu, and ada orang anggap benda tu agak lucu, tetapi ada orang anggap benda tu tak perlulah sebagai seorang profesional. Tetapi yang tu bergantunglah kepada penilaian dan juga persepsi fans sendirilah. Tetapi benda tu agak merugikan lah. Cumanya kalau dapat kad pun, Liridon memang tak boleh main final sebab final lawan dengan JDT, and so orang kata gentleman contract tak boleh lah. Tapi overall Habib Harun dan juga Liridon macam saya cakap tadi, mereka berjaya menstabilkan bahagian tengah lah. So Liridon boleh attack dengan baik, Habib bagi protection di bahagian back four, so that is a good thing. Cumanya one of the thing ataupun satu perkara yang perlu saya highlightkan adalah tentang peranan Engku Nur Syakir sebagai pemain nombor 10. Boleh dikatakan Engku Nur Syakir a few games, dalam beberapa game yang dia diturunkan, dia masih lagi tak memberi impak yang terlalu ketara kepada bahagian hadapan pasukan TFC. Sebagai pemain nombor 10, dia perlu untuk membina ataupun membentuk combination play yang bagus. Dia perlu untuk link up dengan striker bagus, dan dia juga antara player yang perlu menghubungkan antara midfield dan juga attacking department. Tetapi benda tu dia tak buat banyak sangat. In term of attacking wise, kita lebih nampak yang Ivan Mahmud sendiri yang banyak drop lebih deeper untuk mengambil bola daripada bahagian tengah, ataupun dia yang move to wide area untuk membantu bahagian winger. So banyak Ivan Mahmud yang turun lebih banyak untuk bergerak, untuk mendapatkan bola, untuk connect, untuk buat combination play and buka game dan sebagainya, berbanding Engku Nur Syakir. Sepatutnya Engku Nur Syakir is a leader dekat tengah tu untuk connect antara midfield dan juga attacking. Tetapi daripada segi connectivity antara bahagian attacking dan midfield, Engku tak buat something yang agak memberi impak daripada segi positif wise, daripada segi attacking wise lah. So benda tu kita agak merisaukan, dan harap kalau boleh Engku Nur Syakir perlu improve balik dia punya gameplay. Macam hari tu awal-awal dia diberi kepercayaan untuk main di posisi tersebut lah. Kalau tak, saya rasa posisi tersebut akan diambil oleh Syahmi Zamri. Sebab apa? Sebab Syahmi dalam beberapa game yang lepas memang dia bukannya typical first 11 player untuk Liga Super, tetapi setiap kali dia masuk as a super sub, dia mampu untuk memberi impak yang sangat-sangat positif kepada bahagian hadapan, daripada segi pressing, daripada segi work rate, daripada segi off the ball movement, positioning, daripada segi orang kata create chance. So Syahmi boleh buat benda tu, dan semalam kita tengok gol yang kedua daripada Terengganu melalui Ivan Mahmud adalah hasil pressing early ataupun awal daripada Syahmi Zamri yang membuatkan pertahanan KL City buat mistake. Dia buat passing dan di-intercept oleh pemain tengah Terengganu. So benda tu yang Engku Nur Syakir perlu improve lah. Kalau tak, kemungkinan Syahmi Zamri akan ambil tempat dia lah. Itu je lah. Dan cuma untuk Syahmi Zamri, kalau dia boleh untuk step up the game, dia boleh untuk buktikan yang dia adalah material, first 11 punya player material, saya rasa dia memang akan ambil tempat Engku Nur Syakir. Itu untuk bahagian tengah. Untuk bahagian attacking game ni untuk strike force pasukan Terengganu, iaitu Ivan Mahmud, Sony Norde dan juga Hakim Hassan. Ivan Mahmud, macam saya cakap pada awal tadi, Ivan Mahmud is not the top 9 ataupun is not a pure number 9. Dia bukannya typical number 9 yang tunggu bola, yang boleh untuk hantar bola tinggi kat dia, sebab dia kurang daripada area duel, dan dia bukannya typical striker, target man, goal poacher. Yang Ivan Mahmud is not a typical player like that. Jadi dia lebih banyak untuk drop deep, lebih banyak untuk dapatkan bola in orang kata nearest the box, kawasan lawan, especially dekat orang kata dekat central areas. So itu adalah Ivan Mahmud. Bila dia dapat bola, dia ada kelebihan daripada segi left footed dia. Left footed, kaki kiri dia tu, left foot dia memang sangat-sangat padu. Memang saya kata ball placement dia sangat bagus. Itu yang ada pada Ivan Mahmud in term of finishing kan. Tetapi daripada segi weakness, weak foot dia, kaki kanan, dan juga daripada segi area duel, dia kena baiki lah kalau dia nak di top 9. Kalau tak, kemungkinan boleh ubah Ivan Mahmud untuk jadi pemain di belakang striker, dan lebih untuk ambil tempat Engku Nur Syakir dan letak Adisak ataupun Syahmi more to number 9. So there is a better choice lah untuk ada striker yang boleh lebih mobile dan lebih complete
untuk bergerak ataupun buat larian-larian di belakang pertahanan berbanding daripada Ivan Mahmud. Tetapi peranan Ivan Mahmud memberikan satu dimensi yang bagus kepada attacking wise pasukan Terengganu. Dan kalau kita katakan untuk early season hari tu memang ramai marah dah, kecam dah, tetapi kali ni dia jadi wira pasukan Terengganu dan bawa ke final Piala Malaysia. So there is a good improvement ditunjukkan oleh Ivan Mahmud. Manakala untuk Hakim Hassan, game ni dia tak banyak cover up bahagian wide area, tetapi dia more to narrow, masuk ke half space inverted, dan dia biar Azhar Azmi yang buat overlap ataupun cover up bahagian wide area, dan hasilnya dia boleh assist satu kepada Ivan Mahmud. That's a good thing. Cumanya daripada segi directness ataupun daripada segi larian-larian untuk beat pertahanan dia agak kurang lah, sama macam Sony Nordin. Tetapi Hakim Hassan in term of team play, Hakim Hassan is a better than Sony Nordin. So maksud dia Hakim Hassan adalah better player di bahagian winger berbanding Sony Nordin. Sony Nordin ni macam saya cakap before this dalam video-video selepas, Sony Nordin dia daripada segi team play untuk buka game, untuk assist dia agak kurang. Dia lebih banyak solo, individual play. Dia bawa bola gelecek, pun hilang. Dia tak tahu nak buat apa. Dia tak tahu nak release ball ke apa. Benda tu agak merugikan pasukan sebenarnya. So kalau Sony Nordin boleh buat something yang lebih better, and dah banyak kali lah saya cerita pasal Sony Nordin ni, tapi improvement ni tak ada, and dia asyik gelecek, and saya geram kot tengok kan. So benda tu untuk Sony Nordin lah baiki, and overall not bad lah untuk attacking macam saya cakap tadi lah. Tapi the target adalah Ivan Mahmud lah. Ivan Mahmud is a proper yang membina dimensi kepada striker pasukan TFC lah, strike force mereka. Untuk defender memang pairing lokal Ubaidullah, Syarul Nizam, tanker, no problem, memang at their best. Lepas tu Safwan Mazlan masuk pun perform. Azhar Azmi macam biasa, recovery pace laju, overlap, turun bawah defensive duty, track back balik, semua bagus. Alif Zakaria keseimbangan di bahagian tengah dan juga bahagian defense not bad. Cumanya simple mistake, and memang Hakimi Azim memang lead as memang lawa yang assist dia ke atas Romero. Memang orang tak apa, dia buat oleh tu, so dia beat dengan pace memang solid lah. So benda tu memang merugikan lah. Sepatutnya boleh elok gol tu, tapi disebabkan kelebihan individual yang ada pada Hakimi yang boleh beat pertahanan pasukan Terengganu dan buat crossing, lepas tu Suhaimi keluar bola terbiah belakang, tak ada pula orang marking Romel free header, gol lah. And so patutnya gol macam tu patut dielakkan lah. Overall TFC nak kata benda yang perlu improvise lepas ni mungkin winger dengan defend dengan buat lepas gol macam tu lah, dan mereka perlu ada better connector di bahagian zone 14 ataupun nombor 10. So there is will be a better Terengganu punya squad. Itu untuk pasukan Terengganu lah. Untuk pasukan KL City, kalau kita lihat mereka sebenarnya bermain dalam sistem double pivot kau. Mereka bawa turun Akram Mahinan dan juga Avazini waktu first half, tetapi di second half dah tak nampak Ryan Lambert dah masuk. And cumanya dalam fasa menyerang mereka akan membentuk back 3, iaitu Kamal Azizi, Giancarlo, Marco Zidum, ataupun mereka akan bentuk Giancarlo, Marco Zidum, sama ada Akram ataupun Avazini yang akan drop lebih deeper untuk membentuk back 3. Sebab apa mereka buat macam tu? Sebab mereka nak bebaskan ataupun nak bagi kelebihan kepada mereka punya fullback, iaitu Lambert dan juga Kamal, untuk naik lebih tinggi, memberi supporting play kepada bahagian hadapan. Tetapi in term of effective ataupun daripada segi keberkesanan corak permainan sebegitu agak kurang. Sebab apa? Sebab dalam sistem double pivot KL City mereka ada Akram, mereka ada Vazini. Kedua-dua player ni adalah more to defensive punya players. Mereka bukannya typical players yang boleh move to be a box to box midfielder ataupun yang more to attacking. So kedua-dua player ni agak drop deeper dan lebih more to defensive. Jadi disebabkan benda tu, kita nampak second half bahawa ada Ryan Lambert dan Akram Mahinan ditinggal sebagai single pivot. Tetapi daripada segi kebersanan pula tak menjadi juga. Ryan Lambert pun tak boleh nak buat something. So memang game ni KL City bermain di bawah below par. Saya faham mereka ada masalah isu dalaman dan sebagainya, tetapi benda tu agak merugikan lah, sebab KL City ada player yang bagus tapi masalah dalaman efek kepada gameplay. Kalau kita tengok typical player macam Hakimi Azim solid, memang
memang pace laju, memang padu lah. Assist pun okey. Romelu Morales striker, instinct dia bagus, finishing heading dia bagus. Paulo Jose game ni tak menjadi, Cici Kipri tak menjadi, kena jaga dengan Syarul Nizam dan juga Ubay, memang the great tanker. Tengah pun tak menjadi, tak hidup. Fullback Kamal Azizi dan juga Declan Lambert pun tak naik, tak menjadi sangat. Dan untuk game ni saya boleh katakan Kevin Mendoza adalah hero lah. Sebab apa? Sebab dia selamatkan beberapa percubaan dari luar kotak penalti oleh pasukan TFC. Kalau tak, memang KL City kalah banyak. Itu je lah. Assalamualaikum.